Buletin Didik 12 Jun bersama saya Tarushdin Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jurang peratus lulus bagi pelajar yang mengambil sijil pelajaran Malaysia SPM di bandar dan luar bandar di negeri Sabah semakin kecil. Pejabat itu ujar Pengarah Pendidikan Sabah Datuk Dr. Misrini Radin dapat dilihat pada peratusan 0.53 untuk tahun 2020 berbanding 1.34% tahun sebelumnya. Dalam satu kenyataan, beliau berkata 60 sekolah di kawasan bandar yang terbabit dengan peperiksaan SPM mencatat kelulusan 91.12% berbanding 151 sekolah di kawasan luar bandar yang merekodkan 90.59% lulus SPM. Manakala sebanyak 12 sekolah mencatat 100% calon lulus mendapat sijil SPM, 241 orang calon berjaya dengan cemerlang memperoleh grade A dalam semua mata pelajaran juga meningkat pada 2020 berbanding 198 calon pada tahun 2019 dan 152 calon pada tahun 2018. Peratus memperoleh sijil SPM meningkat kepada 90.42% daripada keseluruhan 33,454 calon yang menduduki peperiksaan itu pada 2020 berbanding 87.79% daripada 33,541 calon pada tahun sebelumnya. Pencapaian calon SPM Sabah bagi 2020 menunjukkan peningkatan daripada segi kualiti yang diukur melalui pencapaian grade purata negeri GPN dan GPN Sabah tahun 2020 pada 5.34 mata berbanding 5.38 pada 2019 yang mana nilai GPN lebih kecil adalah lebih baik. Datuk Dr. Misrini turut berbangga dengan usaha ditunjukkan pelajar dan guru bagi memperoleh pencapaian yang membanggakan ini walaupun berhadapan pelbagai cabaran berikutan penularan COVID-19. Pendidikan teknikal dan latihan vokasional atau TVET kini dilihat antara pilihan yang sesuai untuk pelajar yang masih mencari arah masa depan kejaya. Ia bukanlah pengajian kelas kedua untuk mereka yang tercicir atau kurang cemerlang. Sebaliknya, kejaya berasaskan kemahiran yang ditawarkan menerusi pengajian TVET mampu menjanjikan pendapatan lumayan. Menyedari kepentingan itu, beberapa institut pengajian menawarkan program yang memenuhi keperluan tenaga mahir. Institut Kraf Negara IKN sebagai contoh menawarkan program diploma, sijil seni kraf dan sijil kemahiran Malaysia berasaskan kredit dalam bidang batik, tenunan, kayu, logam, seramik dan rotan. Semua program di IKM mendapat perakuan pengiktirafan akreditasi penuh oleh Agensi Kelayakan Malaysia. Menariknya, buat julung kali tawaran turut dibuka kepada pelajar yang tidak memenuhi kelayakan SPM untuk memohon mengikuti program sijil kemahiran Malaysia dalam pengajian TVET Craft. Kementerian Pendidikan KPM menegaskan hantaran di media sosial yang tular mengenai skala grade SPM bukan milik lembaga peperiksaan. Dalam satu kenyataan, kementerian itu mengesahkan sudah membuat laporan polis serta laporan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM bagi siasatan lanjut. Menurut KPM, tangkal layar yang tular sejak keputusan SPM 2020 diumumkan menggambarkan seolah-olah ia grade pemakahan yang boleh mengelirukan orang ramai terutamanya ibu bapa dan calon peperiksaan. Hantaran itu sekaligus mencemar imej, kewibawaan, kredibiliti lembaga peperiksaan sebagai badan pentafsiran negara selain menggugat ketenteraman awam. Terdahulu tular di laman Facebook Mama Mia mengenai skala grade SPM 2020 sambil mempersoalkan jumlah A dimiliki pelajar. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razif Jidim menyangkal dakwaan sesetengah pihak bahawa keputusan SPM 2020 dimanipulasi untuk meraih sokongan populis. Sebaliknya, keputusan SPM yang meningkat tahun 2020 berbanding tahun sebelumnya adalah berdasarkan data yang dikeluarkan lembaga peperiksaan dengan penuh integriti. Kalau yang di luar sana tu kalau nak kata nak memanipulasi lah sebagai contoh, takkanlah manipulasi jadi bagus. Sebab mestilah orang kata ini mesti dia telah dimainkan dan sebagainya. Kalau nak manipulasi, buatlah sama ataupun kurang sikit, ya, betul tak? Maknanya okeylah, orang dah tahu, orang dah anggap keadaannya begitu. Tapi hakikatnya itulah keputusannya. Ya, integriti lembaga peperiksaan dalam melaksanakan pentaksiran ini tidak boleh kita ragui. Mereka telah cuba laksanakan yang terbaik. Dan dalam konteks ini, seperti mana saya sebut tadi,
mereka yang mempertikaikan keputusan ini tidak melihat konteks yang lebih luas. Pertama sekali, beliau menegaskan bahawa tuduhan membabitkan perkara itu adalah satu tindakan tidak bertanggungjawab. Sememangnya keputusan yang diumumkan itu perlu dilihat dalam konteks lebih meluas. Selain kekangan pelajar dan guru berdepan cabaran proses pembelajaran dan pengajaran disebabkan pandemik COVID-19, jumlah kehadiran pelajar ke sekolah secara bersemuka juga tidak jauh tersasar berbanding yang ditetapkan dalam takwim persekolahan. Bahkan kehadiran murid yang menduduki peperiksaan adalah melebihi 99%. Datuk Dr. Razif berkata demikian ketika menjadi tetamu program Soal Rakyat di TV3. Walaupun mengidap masalah hiperaktif dan gangguan perhatian, seorang pelajar istimewa tidak pernah menjadikannya kecatatannya sebagai penghalang. Azli Syam Ajiz, pelajar kelas pendidikan khas di Sekolah Menengah Kebangsaan Kuhara Tawau Sabah, memanjatkan kesyukuran apabila lulus ke semua subjek dalam CJ Pelajaran Malaysia SPM. Walaupun bukan keputusan terbaik bagi kebanyakan pelajar biasa, tetapi bagi Azli dan keluarga, ianya satu keputusan yang membanggakan daripada seorang pelajar istimewa. Ia turut mendapat perhatian daripada guru-guru di bawah program pendidikan inklusif di sekolahnya kerana belum pernah ada pelajar istimewa memperolehi keputusan sebaiknya dalam peperiksaan SPM. Azli yang juga anak pertama daripada dua beradik disahkan mengidap penyakit itu sejak sekolah rendah. Melalui galakan dan bimbingan ibu bapanya, dia berjaya menamatkan persekolahan peringkat rendah dan menengah seperti pelajar normal lain. Terkejut juga lah. So, saya pun tidak pernah dikatakan begitu. So, tidak pernah merasa begitu. Saya pun time saya cek result tu, time tu saya tengah makan lah. Tengah makan begitu, tepat jam 10, bukan tepat lah, terlebih 1 minit jam 10 tu, saya buka, saya cek isi semua. Terus saya terkejut, excited, lepas tu lari pergi bilik mama, setuju. Ibu bapa, push lah semangat tu. Jangan tengok kerana pandemik begini, anak mau kelas kah, nak kelas kah, sukalah pandemik juga. Tak ada apa-apa pun. Jangan. Sebab pandemik beginilah. Tidak ada apa harta kita hanya pelajaran yang kita bagi anak-anak. Ini pula kisah seorang pesakit saraf meraih keputusan cemerlang dalam SPM meskipun dengan pergerakan yang sangat terhad. Pelajar SMK Tengku Indra Petra di Gua Musang Kelantan itu menjadi pelajar terbaik tahun 2020 bagi calon pelajar berkeperluan khas peringkat negeri apabila memperolehi keputusan 7A 1B. Wandia Maisara tidak menyangka mendapat keputusan cemerlang kerana fizikalnya tidak sempurna seperti rakan seusianya yang bergerak cergas. Kecederaan saraf tulang belakang dihadapinya sejak berumur 12 tahun, memerlukan bantuan kerusi roda. Biarpun hanya belajar di rumah sepanjang tempoh pandemik, dia sentiasa berinteraksi dengan guru dan rakan-rakan untuk mengulang kaji pelajaran. Saya ada join didik TV dekat TV. Saya ada tengok cara-cara nak buat latihan situ. Lepas tu saya juga ada Google Meet dengan cikgu-cikgu. Rakan-rakan ada? Saya banyak tolong saya. Kalau kat sekolah tu sebab saya kena wheelchair. Jadi setiap kali nak pergi mama nak pergi bilik SRT, saya tolong. Sementara itu, bapanya Wan Zakaria Dola, 60 tahun yang bekerja sebagai buruh kilang, berharap bantuan untuk anaknya dipermudah hingga melanjutkan pelajaran ke Universiti Awam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Walaupun dia kekurangan, tapi semangat untuk sekolah tu lebih daripada orang lain. Mungkin kerana kekurangan itu menjadi motivasi untuk dia lebih belajar daripada orang lain. Kita kena banyak bantulah dia. Kalau dia nak pergi mana-mana pun, jadi kita tak agak mana lah. Sebab dia mudah jatuh ke apa. Wandia Maisara memilih untuk melanjutkan pengajian di Universiti Teknologi Mara Machang dalam jurusan perniagaan bagi mengejar cita-citanya menjadi usahawan berjaya.
Lagi kisah pelajar cemerlang. Di mana ada kemahuan, di situ ada kejayaan. Itu pula yang dibuktikan seorang pelajar sekolah menengah agama Mahat di Muar Johor meskipun berdepan cabaran ketika menduduki peperiksaan akibat pembedahan radang appendix. Fatimah Az-Zahra Nur Muhammad, 18 tahun berkata selepas disahkan mengalami penyakit itu, hasratnya untuk mencapai kejayaan dalam SPM agak kabur. Namun atas dorongan kedua ibu bapanya, dia nekat berusaha meskipun tidak mampu bergerak sepanjang 2 bulan selepas pembedahan. Bapanya Nur Muhammad Burhan, 57 tahun, terpaksa berulang-alik ke sekolah setiap hari semata-mata untuk mengambil bahan pembelajaran daripada guru untuk Fatimah. Saya ingat ketika waktu selepas pembedahan appendix, doktor menyarankan saya untuk berehat di rumah. Saya berasa sangat risau kerana SPM sudah semakin dekat. Saya takut tertinggal dalam pelajaran. Oleh itu, ayah saya mengambil inisiatif untuk mengambil tugasan di sekolah dan dibawa pulang ke rumah. Selama 2 bulan berturut-turut ayah saya pergi ke sekolah dan mengambilnya, kemudian dibawa ke rumah supaya saya tidak tertinggal dalam pelajaran. Segala pengorbanan akhirnya membuahkan hasil apabila Fatimah berjaya memperoleh keputusan 11A. Katanya keputusan itu didokong guru serta rakan-rakan yang banyak membantu dalam membuat persediaan dan ulang kaji. Fatimah juga berharap kejayaan itu dapat membuka peluang kepadanya yang bercita-cita menjadi seorang pendidik satu hari nanti. Cemerlang sukan, cemerlang pelajaran. Beberapa atlet berjaya membuktikan dalam kesibukan menjalani latihan sukan, pendidikan masih menjadi keutamaan. Pencapaian cemerlang mereka dalam keputusan SPM sekaligus memadam stigma masyarakat bahawa aktif dalam bidang sukan akan menyebabkan pelajaran terabai. Bergelar atlet sukan bola sepak bukanlah satu alasan untuk Muhammad Amjad Rifai Muhammad Nazri mengabaikan akademiknya. Tidak pernah merasa terbeban dengan rutin harian, latihan yang dijalani setiap hari dilihat dapat meningkatkan tahap disiplin dan daya tumpuan termasuk dalam pembelajaran. Buktinya, pemain pertahanan tengah UiTM FC ini berjaya memperoleh 6A dalam peperiksaan SPM baru-baru ini. Bagi memastikan saya tidak ketinggalan dalam bidang pelajaran, saya akan mengatur jadual harian saya dengan baik kerana pada 11 pagi saya pergi ke sekolah, petang saya training, malam kadang-kadang ada kelas tambahan. So dekat situ saya kena disiplinkan diri untuk fokus dalam kelas, buat ulang kaji pada waktu lapang. Selesa meneruskan kerjanya sebagai pemain bola sepak ketika ini, Amjad turut bercita-cita melanjutkan pengajian dalam bidang pengurusan sains sukan. Bagi pemain hoki wanita Malaysia, Kirandi Kaur pula, kedua-dua bidang sukan dan pendidikan adalah sama penting baginya. Namun, bekas pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Bandaraya ini mengakui kesibukan menjalani latihan hoki membuatkannya kadang-kala hilang fokus dalam pembelajaran, apatah lagi apabila menyertai perlawanan di luar negara. Biarpun mendapat galakan dalam bidang sukan, Kirandip yang pernah mencipta nama menjadi pemain hoki wanita termuda hoki di Sukan Asia 2018 bersyukur ibu bapanya sering membimbing dan mengingatkannya tentang pembelajaran, khususnya peperiksaan SPM yang didudukinya. Persiapan saya sebelum menghadapi SPM adalah begitu struggle. Saya telah banyak buat ulang kaji kerana saya telah banyak ketinggalan dan saya telah berusaha dengan lebih keras untuk dapatkan result yang terbaik. Usahanya ternyata berbaloi apabila Kirandi berjaya memperoleh 6A biarpun sibuk menjalani latihan setiap hari. Pernah mengalami kecederaan semasa perlawanan, atlet bola keranjang Cheng Sing Ru menyedari kepentingan keseimbangan sukan dan pembelajaran untuk mencapai cita-citanya sebagai pakar fisioterapi. Bagaimanapun kejayaannya memperoleh 7A dalam SPM adalah sesuatu yang tidak dijangka. Saya tak akan mengabaikan pelajaran saya disebabkan bersukan, disebabkan main bola. So, setiap hari saya akan keluarkan masa selama 4 hingga 5 jam untuk buat ulang kaji, buat kerja, faham balik apa yang cikgu ajar dalam kelas.
Sebab saya juga menghargai masa walaupun tak kisahlah 10 minit ke 15 minit. Masa tu walaupun sikit, saya juga akan tengok buku, baca sikit. Sebab 15 minit tu pun boleh bantu awak masuk sikit ilmu. Singru juga berterima kasih kepada guru-gurunya amat memahami keadaannya dan mengajar beliau dengan begitu sabar. Kecemerlangan yang dipamerkan ketiga-tiga atlet dalam peperiksaan SPM baru-baru ini berjaya membuktikan bergiat aktif dalam sukan bukan penghalang untuk mencapai kecemerlangan dalam akademik. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. COVID-19 telah menyebabkan perkhidmatan kereta api di Kemboja lumpuh. Namun di ibu negaranya Phnom Penh, sebuah gerabak yang tidak bergerak diubah suai menjadi kafe hipster. Ketika kerajaan negara itu melonggarkan sekatan pergerakan selepas 3 minggu, orang ramai kelihatan tidak melepaskan peluang berkunjung ke kafe ini untuk menikmati kopi ais sambil bergambar. Bukan sekadar gambar untuk media sosial, ada juga yang mengambil kesempatan membuat sesi penggambaran profesional. Untuk rekod rangkaian train ke lapangan terbang yang baharu di Kemboja terpaksa ditutup tahun lalu. Manakala perkhidmatan kereta api ke lokasi pelancongan Sihanoukville juga digantung akibat pandemik. Pengurus kafe Subvani berkata, idea untuk menukar gerabak train kepada kafe adalah untuk membantu syarikat dan pekerja supaya dapat menjana pendapatan ketika tempoh sukar ini. សម្រាប់យើងយកទូអ្នកដំណើរមកកែច្នៃធ្វើជាកាហ្វេរថភ្លើងយើងអត់មានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកែច្នៃឲ្យច្រើនទេដើម្បីកុំឲ្យខុសទ្រង់ទ្រាយដើមព្រោះភ្ញៀវគាត់មកនេះគឺគាត់គិតថាកាហ្វេរថភ្លើងគាត់មកអង្គុយញ៉ាំទៅមានអារម្មណ៍មួយថាដូចយើងកំពុងតែជិះរថភ្លើងអញ្ចឹងហ៎បងហ្នឹងហើយទៅ Bagi pengunjung pula, ini adalah peluang keemasan selepas lama berkurung di rumah. ដែរពេលយើងមកថតរូបមកញ៉ាំកាហ្វេអីហ្នឹងកាត់ stress ព្រោះអីមករយៈពេល COVID ហ្នឹងគឺថានៅតែក្នុងផ្ទះហើយ lockdown នៅទៀតហ្នឹងទៅគឺថា stress ខ្លាំងមែនតើ Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cikgu ingin kongsikan 5 tips pelaksanaan nilai. 1. Tetapkan sasaran jumlah bacaan mingguan dan bulanan. Kedua, luaskan bacaan kamu tidak terhad kepada bahan bercetak sahaja, malah juga bahan bukan buku dan digital. Ketiga, mengetahui cara untuk merekodkan bacaan nilam dengan login ke iqnilam.moi.gov.my menggunakan ID MOE kamu. Keempat, aktifkan diri untuk mengambil bahagian dalam pertandingan-pertandingan yang melibatkan pembacaan. Dan yang kelima, war-warkan pencapaian perekodan kamu melalui media sosial seperti Facebook, TikTok, Instagram dan lain-lain sebagai inspirasi dan motivasi kepada rakan-rakan yang lain. Sukan, Malaysia terus dihantui dengan kekalahan selepas tumbang 1-2 kepada Vietnam dalam aksi ke-7 kumpulan G di Stadium Al Maktoum, Dubai. Keputusan itu menutup peluang Harimau Malaya untuk mencuba kelayakan ke Piala Dunia 2022, membawa mereka bertarung di pusingan kelayakan Piala Asia 2023 seterusnya nanti. Babak pertama menyaksikan Malaysia tampil dengan aksi lebih bertenaga dan agresif sehingga dapat meimbangi perlawanan sekalipun terpaksa berdepan beberapa percubaan daripada Vietnam. Percubaan tempat pertama dilakukan Vietnam pada minit ke-13 menerusi Nguyen Hong Dak yang tepat kedagapan Farisal Malias sebelum kelekaan benteng pertahanan pada minit ke-18 nyaris dihukum Nguyen Tien Lee sebelum tampanannya tersasar. Mereka menemui jalan lain apabila membuka jaringan menerusi sepakan sudut yang disudahkan dengan tadukan Tian Ling pada minit ke-26. Ketangkasan penjaga gol lawan Bui Tan Triong menafikan tadukan Syafiq Ahmad di minit ke-38 disusuli sepakan percuma Safawi Rashid minit ke-43 juga menghalang skuad negara mendapatkan gol. Guilherme De Paula akhirnya memberi impak apabila mendapatkan sepakan penalti minit ke-70 selepas dikasari Duan Van Hau dan pemain naturalisasi itu tidak mensia-siakan peluang terbabit untuk menjadikan kedudukan 1-1.
Hasrat Malaysia mendapatkan gol kedua disentap apabila Vietnam pula dihadiahkan sepakan penalti kontroversi pada minit ke-80 yang disempurnakan Kyu Ngok Hai untuk gol kemenangan Vietnam yang terus gah selaku pendahulu kumpulan G. Kekalahan keempat itu menutup terus peluang Malaysia menduduki tangga kedua teratas yang menawarkan tempat kepusingan ketiga kelayakan Piala Dunia 2022 selain slot automatik ke Piala Asia 2023 lebih awal. RSG Malaysia tampil selaku wakil tunggal negara pada saingan Mobile Legends Piala Asia Tenggara MSC 2021. Sedang beraksi menentang pasukan Execration untuk ke peringkat akhir lower bracket ketika ini. Penampilan RSG nyata cukup bertenaga pada aksi menentang wakil Indonesia Bigtron Alpha di pusingan kedua petang nanti. Tewas kepada Blacklist International pada perlawanan upper bracket semalam, RSG Malaysia turun dengan misi mesti menang untuk meneruskan cabaran pasukan dari Malaysia. Bertemu Bigtron Alpha seperti diduga, pertarungan sengit berlangsung antara kedua-dua pasukan. Tewas perlawanan pertama, RSG bangkit pada perlawanan kedua untuk mengheret aksi ke game penentuan. Cukup debarkan ketika Bigtron mendahului dari segi kills, serangan balas yang dilakukan RSG menyaksikan mereka layak ke peringkat seterusnya hasil kemenangan 2-1 selepas bertarung selama 29 minit. Dan ketika ini RSG sekali lagi turun beraksi menentang Execration dari Filipina bagi perebutan slot peringkat akhir lower bracket sekaligus berpeluang untuk ke perlawanan akhir MSC 2021. Dalam pada itu, satu lagi wakil negara pasukan Todak sudah tersingkir dari persaingan selepas tewas kepada pasukan sama Bigtron semalam dan pastinya kemenangan RSG cukup melegakan bagi membalas kekalahan yang dialami Todak sebelum ini. Paparan pelbagai tarikan di Muzium Ilusi di Croatia mengakhiri buletin didik hari ini. Ini adalah muzium ilusi pertama sebelum berkembang ke 30 cawangan ketika ini termasuklah di Paris, New York, Dubai dan Kuala Lumpur. Saya Tarusyidin Muhammad Nazri, salam hormat dan jumpa lagi.